Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ruhaimi Hilman bin Razwan bernombor mentrik 254155. Hari ini grup kami akan membentangkan mengenai bahagian F, penyeliaan, latihan dan pengajaran. Untuk maklumat rakan-rakan semua, kumpulan kami telah menembual atau meneramah seorang kaunselor berdaftar. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang beliau. Nama beliau ialah Johari bin Mak Saleh bernombor KB 02136 dan nombor perakuan PA01554. Beliau mendapat ijazah dalam kos Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling di Universiti Putra Malaysia dan beliau menyambung pelajarannya di UKM iaitu Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang kaunseling. Beliau mempunyai 10 tahun pengalaman di mana pada awalnya beliau merupakan seorang guru kaunseling di MRSM Kepala Batas dan MRSM Kuala Kelawang dan akhirnya pekerjaan kini beliau merupakan ahli eksekutif Perkamac International. Itulah sedikit sebanyak tentang maklumat latar belakang kaunselor. Okey, kita pergi ke pengenalan. Seorang kaunselor ini perlulah memupuk hubungan profesional dan bermakna dan dihormati serta memelihara sempatan yang sewajarnya dengan kaunselor pelatih dan juga pelajar. Kaunselor hendaklah mempunyai asas teori dan pedagogi bagi pekerjaan mereka dan berhasrat untuk berlaku adil, tepat, jujur dalam penaksiran mereka terhadap kaunselor pelatih. Oleh itu, kaunselor perlu menitik beratkan pelbagai perkara seperti penyeliaan kaunselor, kebajikan klien, kompetensi penyeliaan dan sebagainya. Baiklah rakan-rakan, saya akan menerangkan mengenai tajuk yang pertama iaitu F.1 penyeliaan kaunselor dan kebajikan klien. Dalam tajuk ini terdapat 3 perkara yang penting iaitu kebajikan klien, kelayakan kaunselor dan persetujuan termaklum dan hak-hak klien. Oleh itu, saya akan menerangkan poin yang pertama mengenai kebajikan klien. Tanggungjawab utama sebagai penyelia kaunseling adalah untuk memantau perkhidmatan yang diberikan oleh kaunselor lain atau kaunselor pelatih. Penyelia juga perlu menjaga kebajikan klien dan juga prestasi klinikal serta perkembangan profesional individu yang diselia. Penyelia hendaklah menjalankan tugasnya iaitu sentiasa berjumpa dengan individu yang diselia untuk meneliti lontar kes, sampel kerja klinikal atau membuat pemerhatian ke atas individu yang diselia secara langsung. Oleh itu, individu yang diselia juga perlu memahami dan mematuhi kod etika lembaga kaunselor. Hal ini kerana apabila individu tersebut mematuhi dan memahami kod etika tersebut, beliau akan menunjukkan nilai-nilai profesion kaunseling dan tingkah laku yang beretika ketika menjalankan sesi kaunseling ataupun di luar sesi kaunseling. Alright, kita pergi ke poin yang kedua mengenai kelayakan kaunselor. Penyelia hendaklah memastikan bahawa klien mengetahui akan kelayakan individu yang diselia yang sedang memberikan perkhidmatan kaunseling kepada mereka. Kat sini merujuk bahawa apabila seorang kaunselor tu telah melepasi syarat-syarat ataupun mempunyai lepas kepada kelayakan tersebut, maka sebagai seorang klien akan lebih rasa percaya dan dia yakin bahawa seorang kaunselor tu boleh membantu klien dalam menyelesaikan masalah atau boleh memberikan sesi kaunseling kepadanya. Perkara-perkara yang merujuk kelayakan ni seperti bidang yang diambil, ilmu, teori ketika dia belajar ataupun senang kata perkara-perkara atau prasyarat yang untuk seseorang kaunselor tu graduate. Okey, kita pergi ke poin yang terakhir iaitu persetujuan termaklum dan hak-hak klien. Penyelia hendaklah memastikan bahawa individu yang diselia mengetahui akan hak-hak klien termasuklah terhadap privasi dan kerahsiaan dalam perhubungan menolong. Kat sini, kaunselor boleh memberitahu atau menjelaskan ketika penstrukturan dalam sesi kaunseling kepada klien mengenai etika peranannya untuk bertujuan untuk memberi kejelasan atau kefahaman mengenai sesi kaunseling tersebut. Individu yang diselia hendaklah memberitahu klien tentang prosedur pendedahan maklumat dan bagaimana proses penyeliaan boleh menjejaskan batas kerahsiaan. Individu yang diselia hendaklah memastikan bahawa klien mengetahui pihak yang
mempunyai akses kepada rekod perhubungan kaunseling dan bagaimana rekod tersebut digunakan. Maksudnya kat sini, kaunselor tu boleh terangkan kepada klien siapa yang boleh akses dia punya maklumat. Contohnya macam kaunselor tu kan buat sesi kaunseling, lepas tu dia ada penyelia dia. Penyelia dia nak akses. Maksudnya sebelum tu kan kaunselor dah memberitahu kepada klien bahawa dia punya sesi ni boleh diakses kepada orang lain. Maksudnya yang boleh akses itu adalah siapa ni nama dia ni? Penyelia. Maksudnya apabila kaunselor tu dah bagi tahu kepada klien dan klien bersetuju, maksudnya kaunselor tu telah menerangkan dan memberitahu siapa yang boleh akses. Dan kat sini apabila seorang kaunselor tu memberitahu perkara seperti ini, maka akan wujudnya rasa percaya terhadap kaunselor tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfani Sofia binti Zulkifli, bernombor matrik 256477. Jadi hari ini saya akan membentangkan dua bahagian dalam kod etika kaunselor, iaitu F.2 dan F.3. Seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan bahagian F.2 berkaitan dengan kompetensi penyeliaan kaunselor. Dalam bahagian ini mengandungi dua perkara, iaitu F.2.A berkaitan dengan penyediaan penyelia dan F.2.B berkaitan dengan isu-isu multibudaya ataupun kepelbagaian dalam penyeliaan. Dalam perkara F.2.A iaitu penyediaan penyelia, kaunselor perlu dilatih tentang kaedah dan teknik penyeliaan sebelum berikan perkhidmatan penyeliaan klinikal. Jadi kaunselor tersebut sebelum dia menjadi seorang penyelia, dia perlu tahu dan dilatih dengan kaedah dan teknik yang betul supaya perkhidmatan yang dijalankan akan berkesan. Okey, perkhidmatan penyeliaan klinikal tersebut. Kemudian dia juga boleh meningkatkan pengetahuan dari segi kemahiran kaunseling dengan mengikuti aktiviti pendidikan berterusan dan pelbagai aktiviti lain berkaitan dengan kaunseling dan penyeliaan. Jadi dia boleh join program-program yang berkaitan dengan kaunseling, iaitu dalam masa sama dia boleh kumpul mata CPD. Jadi program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan sendiri pengetahuan individu tersebut dalam kemahiran kaunseling ini. Kemudian dalam bahagian F.2.B iaitu isu-isu multibudaya ataupun kepelbagaian dalam penyeliaan, penyelia kaunseling perlu sedar akan peranan multibudaya ataupun kepelbagaian dalam hubungan penyeliaan. Jadi penyelia kaunseling dia perlu tahu macam mana nak berhadapan, berkomunikasi dengan individu yang mempunyai pelbagai budaya. Jadi pelbagai budaya ni tidak bermaksud dari segi perbezaan kaum, contoh India, Melayu ataupun Cina. Tapi perbezaan multibudaya ni kita boleh katakan dari aspek yang sangat luas, iaitu dari segi perbezaan agama, jantina dan umur. Okey. Kemudian penyelia kaunseling perlu berbincang mengenai peranan tersebut dengan individu yang diselia. Seterusnya ialah bahagian F.3 iaitu berkaitan dengan hubungan penyeliaan. Jadi dalam bahagian ini mengandungi 5 perkara, iaitu berkaitan dengan F.3.A iaitu sempadan hubungan dengan individu yang diselia, F.3.B berkaitan dengan hubungan seksual, F.3.C berkaitan dengan gangguan seksual, F.3.D berkaitan dengan saudara mara yang terdekat dan rakan, dan F.3.E berkaitan dengan hubungan yang berpotensi berfaedah. Bagi perkara F.3.A iaitu sempadan hubungan dengan individu yang diselia, jadi penyelia kaunseling perlu menetapkan dan mengekalkan dengan jelas hubungan etika, profesional, peribadi dan sosial dengan individu yang diselia. Sama seperti kaunselor dan klien, jadi penyelia perlu menjelaskan dengan betul dan dengan baik kepada individu yang diselia berkaitan dengan hubungan etika dan profesional dalam perkhidmatan penyeliaan ini. Penjelasan ini juga bertujuan bagi membantu individu yang diselia dapat faham dengan jelas berkaitan dengan perkhidmatan yang dijalankan ini. Jadi sekiranya penyelia ada peranan profesional yang lain dengan individu yang diselia, jadi penyelia perlu menjelaskan kepada individu yang diselia berkaitan dengan peranan tambahan mereka. Ini juga bertujuan untuk meminimumkan potensi konflik yang berlaku antara penyelia dan individu yang diselia dalam perhubungan perkhidmatan penyeliaan ini.
Seterusnya dalam perkara F.3.B iaitu berkaitan dengan hubungan seksual. Jadi penyelia adalah dilarang untuk berinteraksi ataupun menjalin hubungan seksual atau romantik dengan individu yang sedang diselia. Arti kata lain, penyelia dan individu yang diselia tidak boleh menjalinkan hubungan intim ataupun hubungan yang lebih daripada sebagai seorang penyelia dan individu yang diselia. Pada perkara F.3.C iaitu gangguan seksual, penyelia tidak membiarkan gangguan seksual berlaku atau memaksa individu yang diselia terlibat dalam gangguan seksual. Jadi penyelia tidak boleh melakukan perkara-perkara yang berkaitan dengan seksual, iaitu gangguan seksual ataupun memaksa individu tersebut terlibat dalam perkara-perkara seksual ni. Okey. Seterusnya dalam perkara F.3.D iaitu saudara mara yang terdekat dan rakan. Jadi penyelia perlu mengelak daripada menerima saudara mara yang terdekat ataupun pasangan romantik atau rakan sebagai individu yang diselia. Jadi saudara mara yang terdekat termasuk ahli keluarga, adik-beradik sendiri, ibu bapa, saudara mara, dan pasangan romantik termasuklah suami atau isteri, dan rakan sebagai individu yang diselia. Rakan ni sebab kita tahu, rakan sebagai contoh rakan yang rapat dengan kita. Jadi kita dah tahu berkaitan dengan diri rakan itu, sebab ini bertujuan untuk mengelakkan daripada berlakunya bias dalam perkhidmatan penyelidikan yang dilakukan. Bagi perkara F.3.E iaitu berkaitan dengan hubungan yang berpotensi berfaedah. Jadi penyelia perlu menyedari perbezaan kuasa dalam hubungannya dengan individu yang diselia. Jadi menurut temu bual kami bersama seorang kaunselor iaitu Encik Johari Mat Salim, beliau menyatakan jadi sekiranya penyelia atau penyelia itu ingin menziarahi ataupun melawat individu yang diselianya yang terlibat dalam kemalangan di hospital atau sebagainya, jadi itu adalah dibenarkan dengan syarat penyelia tersebut mengikuti etika dan profesional sebagai seorang penyelia. Jadi jika penyelia merasakan bahawa hubungannya dengan individu yang diselia itu bukan lagi profesional, contohnya mereka ada hubungan intim ataupun lebih daripada sebagai seorang penyelia ataupun individu yang diselia, jadi langkah-langkah yang perlu diambil adalah sama seperti kaunselor dalam hubungan mereka bersama klien. Jadi dalam hal ini boleh dikatakan boleh berlakunya penamatan dalam penyeliaan ini. Jadi sebelum itu penyelia juga perlu berbincang dengan individu yang diselia berkaitan dengan interaksi ataupun hubungan mereka tersebutlah. Jadi dalam masa yang sama penyelia juga perlu menjelaskan keadaan dan batasan khusus role tambahan mereka dengan individu yang diselia. Sebagai contoh yang telah dikatakan sebentar tadi, penyelia ada batas-batasnya tersendiri sebagai seorang penyelia dan tidak lebih daripada peranan tersebut. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Faizul Mat Saleh, memegang nombor matrik 254427. Saya akan meneruskan sesi ini dengan menerangkan tentang etika yang terdapat dalam bahagian F4 iaitu tanggungjawab penyelia, dan F5 yang merupakan sebagai penyeliaan, penilaian, pemulihan dan perakuan dalam kaunseling. Bagi bahagian F4A berkaitan tentang persetujuan termaklum bagi penyeliaan. Dalam bahagian ini, penyelia harus bertanggungjawab untuk menjelaskan tentang prinsip-prinsip mengenai persetujuan termaklum yang wujud dalam bidang penyeliaan. Penyelia juga perlu menjelaskan prinsip-prinsip mengenai persetujuan termaklum, dasar dan prosedur sepanjang dan sebelum penyeliaan itu diadakan. Hal ini merupakan perkara yang amat penting supaya individu yang diselia dapat mematuhi segala peraturan yang ditetapkan supaya tidak melakukan kesalahan di tempat tersebut. Seterusnya, dalam bahagian F4B merujuk kepada kecemasan dan ketidakhadiran. Dalam bahagian ini, penyelia perlulah menetapkan dan memaklumkan kepada individu yang diselia tentang prosedur atau cara bagi menghubungi mereka sekiranya berlaku kecemasan atau perkara yang tak dapat dielakkan sepanjang tempoh penyeliaan. Penyelia juga perlu menetapkan untuk menghubungi penyelia rujukan yang lain semasa ketiadaan untuk membantu dan menyelesaikan krisis atau kes yang kritikal sepanjang sesi penilaian tersebut.
Bagi bahagian F4C, penyelia hendaklah memastikan individu yang diselia mengetahui akan piawaian profesional dan etika serta tanggungjawab undang-undang. Penyelia kaunselor pasca ijazah hendaklah menggalakkan kaunselor ini untuk mematuhi piawaian amalan profesional. Saya akan menerangkan tentang bahagian F4D yang merujuk kepada penamatan hubungan penyeliaan. Dalam hal ini, penyelia mempunyai hak untuk menamatkan hubungan penyeliaan dengan memberikan notis yang mencukupi kepada individu yang diselia. Walau bagaimanapun, pelatih ataupun individu yang diselia juga berhak untuk menarik diri sekiranya terdapat isu profesional yang menjadi kritikal dan pelatih boleh membuat rujukan yang sesuai kepada penyelia alternatif yang lain. Sebab-sebab bagi penarikan diri juga hendaklah diberikan kepada pihak yang terlibat. Namun begitu, kedua-dua pihak perlu berusaha dahulu untuk menyelesaikan perbezaan seperti dalam isu-isu budaya, klinikal atau profesional yang kritikal jaya gagalnya hubungan penyeliaan. Hasil daripada temu ramah dengan kaunselor, perbezaan dari sudut pendekatan dan juga perbezaan budaya merupakan salah satu isu yang menjadikan penamatan penyeliaan ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke bahagian F5 tentang penyeliaan, penilaian, pemulihan dan perakuan dalam kaunseling. F5A merujuk kepada penilaian. Penyelia hendaklah mendokumentasi pendaksiran prestasi secara berterusan dan memaklum balas penilaian serta memberikannya kepada individu yang diselia. Penyelia juga perlulah menjadualkan sesi penilaian formal berkala sepanjang hubungan penyeliaan itu berlangsung. Berdasarkan garis panduan penyelia pelatih latihan praktikal bidang kaunseling bagi Universiti Teknologi Marah atau dikenali sebagai UiTM, penyelia harus menjadualkan pertemuan berkala bagi tujuan sesi penilaian formal, meneliti nota kes dan log harian yang dikendalikan pelatih sepanjang tempoh penyeliaan sekurang-kurangnya selama 2 minggu sekali. Bagi bahagian F5B, menerangkan tentang penyelia akan dapat mengenal pasti kelemahan-kelemahan individu yang berkemungkinan akan menjejaskan prestasi mereka. Penyelia hendaklah membantu individu yang diselia untuk mendapatkan bantuan pemulihan apabila diperlukan. Penyelia perlu berunding dengan pihak berkenaan dan mendokumentkan keputusan mereka untuk menghentikan individu yang diselia. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang bahagian F5C berkaitan dengan kaunseling untuk individu yang diselia. Dalam bahagian ini, penyelia perlulah memberikan senarai rujukan yang sesuai kepada individu yang diselia sekiranya memerlukan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Senarai rujukan itu merupakan perkara yang amat penting kerana penyelia tidak boleh memberikan perkhidmatan kaunseling kepada individu yang diselia. Penyelia juga bertanggungjawab untuk memberikan sebab-sebab kepada perkhidmatan ini tidak boleh diberikan kepada individu yang diselia. Jadi untuk mengetahui mengapa perkara ataupun penyelia tidak dapat memberikan perkhidmatan ini kepada individu yang diselia, kita akan ikuti satu temu ramah ini dengan kaunselor yang berpengalaman. Kita menjadi penyeliaan juga adalah satu perkara yang profesional, ya. Saya bagi contoh lah, contohnya saya nak selia Faisal, saya buat sesi dengan dia, sesi tau, bukan bimbingan, bukannya nasihat, ni sesi. Saya throw ke dia ni semua, sampailah saya rasa betul-betul empati. Kalau saya empati, saya faham Faisal ni lah. Tiba-tiba saya menyelia dia. Dia menyelia pula teruknya, ya Allah, sesi tak tahu buat teori ke laut, kemahiran tak ke mana, masih tak pernah belajar. Tapi memandangkan saya ada kenal dia ni anak orang susah, bapak pula PU, mak dah meninggal, lepas tu perlu bekerja sambil ni. Agak-agak bila saya menilai Faisal nanti, ada bias tak? Ada. Ada wujudnya saya cenderung nak bagi dia bakal yang elok. Padahal dia ni tak kompeten. Jadi itulah dia. Mudahnya adalah kita nak pastikan hubungan itu adalah hubungan yang profesional. Sebab biasanya kalau lecture dengan pelajar, dia akan pergi kepada hanya bimbingan. Dia tak sampai sesi kan. Macam itulah. Maksudnya itulah kita nak tak nak ada bias, kita nak betul-betul wujudkan hubungan yang berintegriti, sebab kita nak mengelakkan ada stigma, persepsi, judgemental pada pada kita punya ni lah. Akhir sekali, saya akan menerangkan tentang bahagian F5D yang berkaitan dengan perakuan. Dalam bahagian ini,
Penyelia hendaklah memperakui individu yang diselia dengan memberikan sijil, lesen dan pekerjaan. Penyelia juga bertanggungjawab untuk membenarkan bagi menamatkan sesuatu program akademik atau latihan hanya apabila mereka yakin bahawa individu yang diselia layak untuk diperakukan. Individu yang diselia juga tidak boleh diperakui oleh penyelia tanpa mengira apa jua kelayakan sekiranya mereka mengetahui yang ia mempunyai kelemahan tertentu sehingga mampu untuk menjejaskan pelaksanaan bagi terutama berkaitan dengan perakuan tersebut. Jadi itu saja penerangan saya berkaitan dengan F4 dan F5. Saya akan serahkan kepada kawan saya untuk meneruskan bahagian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi. Seterusnya saya akan menyambung dalam bahagian etika penyelian ini di bahagian tanggungjawab pendidik kaunselor. Sebagai seorang pendidik kaunselor, mereka mempunyai satu tanggungjawab yang penting dan juga mestilah berkemahiran dalam menjalankan proses kaunseling. Dan pendidik kaunselor ini juga perlu memastikan bahawa kaunselor pelatih ataupun pelajar sentiasa mematuhi etika yang telah ditetapkan dalam proses penyelian ataupun dalam proses sesi kaunseling yang dijalankan. Hal ini kerana setiap tingkah laku yang ditunjukkan oleh pendidik kaunselor itu adalah satu tingkah laku yang akan diikuti oleh individu yang diselia ataupun pelajar itu sendiri. Jadi tingkah laku yang baik, yang beretika sememangnya harus ditunjukkan oleh penyelia kepada individu yang diselia supaya mereka dapat mengikuti tingkah laku yang baik dan juga dapat mengaplikasikannya pada sesi yang akan dijalankan di masa hadapan. Seterusnya adalah berkenaan dengan isu multibudaya. Isu multibudaya ini sangat penting untuk diwujudkan dalam satu proses penyeliaan di mana isu multibudaya ini tidak hanya tertumpu kepada jantina, budaya, bahasa, agama. Ini boleh dilihat dari segi perbezaan persefahaman teknik ataupun teori yang digunakan. Sebagai contoh, penyelia menggunakan teknik dan teori yang digunakan pakai oleh Carl Rogers, manakala individu yang diselia ataupun pelajar itu menggunakan teknik dan teori daripada Alfred Adler. Jadi kemungkinan akan berlakunya ketidakfahaman antara penggunaan teori dan juga teknik dalam menjalankan proses kaunseling. Jadi di situ sebagai seorang penyelia yang bertanggungjawab dan juga yang profesional, mereka harus memastikan bahawa isu berkenaan multibudaya yang tidak hanya tertumpu kepada jantina, budaya dan sebagainya itu menjadi satu isu yang boleh menyebabkan ketidaklancaran sesuatu proses penyeliaan itu dijalankan. Seterusnya adalah pengintegrasian kajian dan juga amalan. Sebagai seorang penyelia, mereka seharusnya sentiasa membangunkan ataupun mengadakan program-program yang baik kepada individu yang diselia supaya dengan program yang dijalankan ini dapat menaikkan rasa pengetahuan yang tinggi dan juga pengalaman yang baik yang boleh diguna pakai oleh individu yang diselia sekiranya mereka menjalankan sesi kaunseling kepada klien-klien lain. Seterusnya adalah etika pengajaran. Dalam etika pengajaran ni, seorang penyelia perlu menekankan kepada individu yang diselia mengenai etika yang dijalankan. Sebagai contoh, apabila menjalankan sesuatu proses penyeliaan itu, seorang penyelia itu perlu memberitahu tentang apa kelayakan mereka sebagai seorang penyelia, apa tugas mereka secara jelas kepada individu yang diselia supaya apabila proses penyeliaan ini dijalankan sekiranya terdapat sebarang kesilapan ataupun ketidaksefahaman antara kedua-dua individu ini, profesi sebagai seorang kaunselor itu dapat dijaga supaya tidak berlakunya individu yang diselia itu membuat fitnah ataupun sebagainya kepada penyelia. Seterusnya adalah hubungan antara pelajar dan juga pelatih. Seperti dalam etika pengajaran, hubungan di antara seorang kaunselor, seorang penyelia dan juga individu yang diselia ni
ataupun hubungan antara seorang kaunselor pelatih dan juga kepada seorang pelajar ni perlu dijaga dan perlu dipandang berat oleh semua masyarakat terutamanya. Hal ini kerana dalam sesuatu proses kaunseling ataupun proses penyelidikan yang dijalankan, hubungan antara dua individu tidak boleh wujudnya hubungan yang mesra ataupun hubungan yang boleh menyebabkan timbulnya unsur-unsur pilih kasih, unsur-unsur percintaan di antara dua orang individu ini. Jadi di situ hubungan di antara sebagai seorang pelajar dan juga pelatih perlu ditekankan mengenai batasan di antara kedua-dua individu ini. Okey, yang seterusnya adalah pengajaran teori dan juga teknik inovatif. Okey, dalam sesi kaunseling ataupun proses penyelidikan yang dijalankan ini, semestinya penggunaan teori dan teknik ini adalah sangat penting bagi memastikan sesuatu proses kaunseling ataupun penyelidikan ini berjalan dengan lancar dan baik. Jadi, penggunaan teori dan teknik ini perlu dijelaskan terlebih dahulu kepada individu yang diselir terutamanya, dan sekiranya penyelia tidak pasti mengenai teknik ataupun teori yang digunakan itu, mereka perlu menjelaskan tentang apa implikasi ataupun apa kesannya terhadap teori dan teknik yang digunakan pakai itu. Okey, kemudian dalam penempatan lapangan, sebagai seorang kaunselor mereka harus tahu bahawa untuk ditempatkan sebagai seorang penyelia, tidak semestinya boleh dipilih begitu sahaja, tetapi perlu menitikkan beberapa aspek sebagai contoh di segi tahap kelayakan dan juga pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang kaunselor itu. Hal ini kerana sekiranya seorang penyelia itu ataupun kaunselor itu hendak ditempatkan di sesuatu agensi, jika tidak menepati mereka punya kelayakan ataupun pengetahuan, maka hal ini akan menyebabkan proses kaunseling itu akan menjadi satu kesan yang buruklah kepada klien sekiranya mereka menjalankan tanpa menjurus kepada mereka punya kelayakan ataupun pengetahuan. Jadi penempatan lapangan ini sangat penting, dan seorang penyelia perlu tahu bahawa mereka tidak boleh sewenang-wenangnya untuk menjadi penyelia begitu saja, ataupun untuk ditempatkan penempatan sebagai seorang penyelia ni tidak dipilih secara rawak, namun ianya dipilih berdasarkan kepada pengetahuan dan juga kemahiran dan juga kelayakan yang mereka perolehi sebagai seorang kaunselor yang telah memahami dengan begitu mendalam mengenai aspek berkaitan dengan kaunseling ini. Okey, seterusnya adalah mengenai pendedahan profesional. Okey, sebagai seorang penyelia ataupun juga kaunselor, dalam menjalankan proses penyelidikan dan juga proses kaunseling, mereka perlu mendedahkan mengenai profession yang mereka pegang. Sebagai contoh, sebagai seorang penyelia, mereka perlu memberitahu individu yang diselia berkenaan apa kelayakan mereka untuk menyelia mereka, dan juga apa batasan-batasan seperti kerahsiaan yang perlu dijaga oleh individu yang menyelia. Begitu juga dalam proses kaunseling, sekiranya sebagai seorang kaunselor, sebelum menjalankan sesi kaunseling, mereka harus mendedahkan mengenai profession mereka sebagai seorang kaunselor, yang mana pendedahan ini adalah bertujuan bagi memperoleh kepercayaan dan juga menjaga profession sebagai seorang kaunselor daripada sebarang perkara-perkara yang tidak diinginkan. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada bahagian kebajikan pelajar, iaitu di mana bahagian kebajikan pelajar ni menekankan kepada orientasi, iaitu orientasi ni adalah digunakan untuk dalam proses perkembangan seseorang pelajar itu, di mana dalam proses penilaian itu mereka perlu melihat ataupun menitik beratkan kepada apa itu matlamat dalam proses penilaian, apa objektif mereka dan juga apa asas penilaian yang dilakukan, dan juga beberapa aspek lain seperti jenis setting yang dilakukan dan sebagainya. Jadi kesemua aspek-aspek ini perlu ditekankan supaya proses penilaian ataupun proses penyelidikan yang dijalankan itu adalah berjalan dengan baik dan juga lancar. Jadi itu sahaja daripada saya.
Seterusnya rakan saya yang lain akan menyambung untuk bahagian-bahagian seterusnya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya Umi Aisyah binti Ruzaini, nombor metrik 253581. Okey, saya akan terangkan tentang bahagian F8 dan juga F9. F8 adalah tentang tanggungjawab pelajar. Okey, dalam F8 ni terdapat dua perkara iaitu F8A, piawai bagi pelajar, dan F8B berkaitan dengan ketidakupayaan. Okey, kemudian bahagian F9 pula adalah berkaitan dengan penilaian dan pemulihan pelajar. Okey, terdapat tiga perkara yang kita perlu tahu juga iaitu F9A berkaitan dengan penilaian, F9B adalah batasan dan F9C adalah kaunseling untuk pelajar. Sekali kita akan masuk pada F8 tentang tanggungjawab pelajar. Okey, kat F8 ni dia ada dua benda. Okey, first sekali adalah F8A tentang piawai bagi pelajar. Okey, piawai bagi pelajar ni adalah kaunselor, pelatih ataupun pelajar tu dia perlu faham dan patuh ikut etika dan undang-undang dasar institusi dan peraturan yang mengawal tingkah laku dan setting penempatan yang berkaitan. Okey, kemudian kaunselor pelatih ni juga dia punya obligasi adalah sama dengan kaunselor profesional, iaitu terhadap klien mereka adalah sama je, tak ada beza pun dengan kaunselor profesional. Okey, dalam bahagian ini terdapat soalan yang kami ajukan pada kaunselor berdaftar iaitu bagaimana sekiranya pelajar atau kaunselor pelatih itu melanggar kod etika lembaga kaunselor atau piawai yang ditetapkan. Adakah pelajar tersebut akan dikenakan tindakan seperti kaunselor profesional yang lain kerana telah melanggar etika? Okey, jawapan yang kami dapati adalah dalam situasi ini bakal kaunselor atau pelajar tersebut akan diberi teguran dan bimbingan agar tidak mengulangi kesilapan yang sama pada masa akan datang, terutamanya apabila telah menjadi kaunselor berdaftar. Okey, kiranya dia pelajar tersebut tidak akan dikenakan tindakan seperti kaunselor profesional yang lain. Cumanya dia akan diberi teguran sahaja terlebih dahulu. F8B tentang ketidakupayaan. Okey, tentang ketidakupayaan ni ialah kaunselor pelatih tu dia perlu mengelak daripada menawar atau memberikan perkhidmatan kaunseling sekiranya mereka ni ada masalah fizikal, mental, emosi yang mungkin memudaratkan klien atau orang lain. So, bila dia dah tahu dia mempunyai ketidakupayaan, okey, dia perlu peka terhadap perkara ni dan dia perlu mendapatkan bantuan bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi dan juga perlu memberitahu penyelia program bahawa mereka ni tak dapat menjalankan perkhidmatan dengan berkesan. So, pelajar ni perlu mendapatkan perkhidmatan profesional yang sesuai untuk mengatasi ketidakupayaan mereka dalam menjalankan perkhidmatan kaunseling. Kesimpulan kecil yang boleh saya buat untuk bahagian F8 ni adalah iaitu tentang tanggungjawab pelajar ni adalah tanggungjawab kaunselor pelatih untuk mengikuti kod etika yang telah ditetapkan dan juga ketidakupayaan yang perlu dia sedar tentang diri dia yang boleh membawa kemudaratan untuk orang lain. So, kalau dia tahu dia ada kekurangan daripada situ, dia perlu mendapatkan bantuan dan perlu inform atau bagi tahu dekat penyelia diorang untuk mendapatkan bantuan. Sekarang kita masuk pula kepada bahagian F9, penilaian dan pemulihan pelajar. Okey, kat sini ada tiga perkara yang saya bagi tahu di awal video saya tadi tentang F9A iaitu penilaian, F9B batasan dan F9C tentang kaunseling untuk pelajar. Okey, kita masuk dulu kepada F9A iaitu penilaian. Okey, dalam penilaian ni, pendidik kaunseling dia perlu nyatakan dengan jelas kepada pelajar sebelum dan sepanjang program latihan tentang tahap kompetensi yang penyelia tu nak pada pelajar tu sepanjang dia menyelia pelajar tersebut. So, lepas dia dah buat penilaian, dia hendaklah bagi maklum balas mengenai penilaian dan penaksiran prestasi yang sedang berjalan sepanjang program latihan tersebut. Kita masuk pula kepada bahagian F9B tentang batasan. Okey, batasan ini merupakan sepanjang tempoh penilaian dan penaksiran dijalankan oleh penyelia tersebut, dia perlu sedar tentang ketidakupayaan sesetengah kaunselor pelatih untuk mencapai tahap kompetensi kaunseling yang mungkin menghalang potensi mereka. So, sebagai penyelia, dia perlu menanganinya dengan cara, okey, pertama sekali dia bantu pelajar mendapatkan bantuan pemulihan apabila diperlukan. Kedua, mendapatkan konsultasi profesional dan mendokumentkan keputusan mereka untuk tujuan memberhentikan pelajar itu atau merujuknya untuk mendapatkan bantuan lah. Okay, dan ketiga, pastikan pelajar tersebut mempunyai peluang untuk membuat pilihan dalam jangka masa yang secukupnya.
untuk pilih keputusan yang memerlukan mereka untuk mendapatkan bantuan ataupun diberhentikan. So pelajar tersebut ni perlu dibagi peluang yang sewajarnya lah untuk dia tentukan sama ada dia ni nak diberhentikan ataupun untuk mendapatkan bantuan. Sekali adalah bahagian F9C iaitu kaunseling untuk pelajar. Kaunseling untuk pelajar ni adalah sekiranya pelajar tersebut memohon untuk mendapatkan perkhidmatan kaunseling atau jika perkhidmatan kaunseling diperlukan sebagai sebahagian daripada proses pemulihan, kaunselor hendaklah memberikan senarai rujukan untuk pelajar tersebut mendapatkan perkhidmatan kaunseling. Okey, secara kesimpulannya yang boleh saya simpulkan dalam bahagian F9 ni, okey, kalau anda betul-betul memberikan fokus tadi berkaitan apa yang saya terangkan, okey, dia ada 3 bahagian iaitu penilaian, batasan dan juga kaunseling untuk pelajar. Benda ni adalah step untuk penyelia juga sebenarnya, apa yang saya faham. Sebabnya first dia kena buat penilaian terhadap tahap kompetensi pelajar tersebut. Okey, lepas dia dah buat penilaian, dia kena bagi maklum balas. Bila dia bagi maklum balas, dia kena tengok ketidakupayaan iaitu batasan. Yang tadi kan, yang kedua, batasan apa yang menghalang pelajar tu untuk mencapai tahap kompetensi dia. Okey, so dia kena bantu pelajar ni untuk sebagai proses pemulihan. So kaunseling untuk pelajar, sekiranya pelajar ni perlu mendapatkan, dia nak dapatkan bantuan perkhidmatan kaunseling untuk proses pemulihan dia, sebagai penyelia dia kena sediakan ataupun bagi senarai rujukan untuk pelajar ataupun kaunselor pelatih tersebut jalani proses pemulihan untuk tahap kompetensi dia. Itu sahaja pembentangan daripada saya. Terima kasih kerana mendengar dan saya akan berikan pembentangan seterusnya ini kepada Izzati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, nama saya Nurul Izzati binti Ahmad. Nama matrik 253155. Okey, hari ini saya akan menerangkan bahagian F iaitu F10. Peranan dan hubungan antara pendidik, kaunselor dan pelajar. Okey, bagi F10A iaitu hubungan seksual atau romantik. Hubungan ini selalu dikaitkan dengan perasaan cinta ataupun nafsu syahwat di antara dua individu. Okey, rangsangan ini adalah naluri semula jadi manusia. Okey, walau bagaimanapun dalam penyeliaan hubungan seksual dan atau romantik ini di antara pendidik, kaunselor dan juga pelajar semasa ini sememangnya dilarang sama sekali. Hal ini demikian kerana bagi memupuk hubungan profesional yang bermakna dan dihormati serta memelihara sepadan yang sewajarnya di antara pendidik, kaunselor dan juga pelajar semasa. Kemudian adalah F10B iaitu gangguan seksual, di mana gangguan seksual ni adalah kelakuan yang kurang disenangi melalui kata-kata, isyarat, sentuhan, psikologi ataupun visual yang berunsurkan seks yang biasanya dilakukan berulang-ulang. Okey, perlakuan atau perbuatan yang dikategorikan sebagai gangguan seksual ni adalah seperti gangguan secara lisan, secara isyarat, secara visual dan juga psikologi dan juga fizikal. Okey, oleh yang demikian, pendidik kaunselor ni dilarang untuk melibatkan diri dalam perbuatan gangguan seksual atau membiarkan pelajar tersebut daripada menjadi mangsa gangguan seksual. Seterusnya adalah F10C iaitu hubungan dengan bekas pelajar, di mana pendidik kaunselor ni perlu sedar akan perbezaan kuasa, status dan kedudukan dalam hubungan antara mereka. Okey, apabila suatu hubungan antara pendidik kaunselor dengan bekas pelajar ni terlibat dalam hubungan sosial dan hubungan intim, maka mereka perlu mengadakan pembincangan secara terbuka. Okey, pembincangan ini melibatkan mengenai bagaimana hubungan mereka pada masa yang lalu tu sebagai pendidik, kaunselor dan pelajar ni mungkin akan mempengaruhi hubungan baru mereka. Okey, seterusnya adalah F10D iaitu hubungan bukan profesional, di mana hubungan bukan profesional ni antara pendidik, kaunselor dengan pelajar ni hendaklah dielak sama sekali. Hal ini kerana hubungan ini mempunyai risiko kepada pelajar dan orang kata akan membuat kompromi untuk pengalaman latihan dan grade yang diberikan kepada pelajar. Okey,
Selain itu, pendidik kaunseling juga tidak boleh menerima sebarang bentuk perkhidmatan seperti perkhidmatan profesional seperti fee, komisen, pembayaran balik dan sebagainya. Dan pendidik kaunseling seharusnya lebih berhati-hati untuk memasuki perhubungan yang mempunyai lebih pada satu peranan dengan pelajar. Okey, seterusnya adalah F10E iaitu perkhidmatan kaunseling, di mana pendidik kaunselor ini tidak dibenarkan untuk menjadi kaunselor kepada pelajar semasa kecuali untuk membantu dalam hal berkaitan dengan pengalaman latihan. Okey, ini kerana pendidik kaunselor ini bertanggungjawab untuk membangun, melaksanakan dan menyela program pendidikan. Sekiranya pendidik kaunselor ini menjadi kaunselor kepada pelajar semasa, ini akan mengganggu tugasnya. Okey, seterusnya adalah F10F iaitu hubungan berpotensi memberi faedah, di mana apabila hubungan ini berlaku kepada pelajar kan, maka pendidik kaunselor ini perlu mengambil langkah-langkah yang sama seperti langkah-langkah yang diambil oleh kaunselor semasa memberi perkhidmatan kaunseling kepada klien. Okey, berdasarkan temubual yang kami temubual yang kumpulan saya jalankan bersama Encik Johari, iaitu beliau menyatakan bahawanya dalam penyelidikan ini perlu ada prinsip etika dan integriti yang betul. Okey, jika orang kata pendidik kaunselor ni ingin mengadakan hubungan potensi memberi faedah ni seperti melawat pelajarnya di hospital, ianya adalah tidak salah kerana kalau niat tu atas niat kemanusiaan dan juga prihatin, dan pendidik kaunselor tu perlulah orang kata tidak terlalu berlebih-lebih, dan contohnya macam memberi hadiah yang berlebih-lebihan kepada pelajar. Seterusnya kita pergi kepada F11 iaitu kompetensi multibudaya ataupun kepelbagaian dalam program pendidikan dan latihan kaunselor. Okey, F11A iaitu kepelbagaian pensyarah, di mana pendidik kaunselor ni perlu mempunyai atau menunjukkan komitmen untuk mengambil dan mengekalkan pensyarah yang cekap dan dapat menjalankan tugas dengan sempurna dalam multibudaya. Seterusnya adalah F11B iaitu kepelbagaian pelajar, di mana pendidik kaunselor ni perlu berusaha untuk mengambil dan mengekalkan kumpulan pelajar daripada pelbagai budaya. Okey, pendidik kaunselor ni juga orang kata perlu menunjukkan komitmen terhadap kompetensi multibudaya dengan menghargai pelbagai budaya dan jenis-jenis kebolehan pelajar ke dalam pengalaman latihan. Okey, malahan kaunselor ni, kaunselor pendidik ni hendaklah menyediakan kemudahan seperti macam kemudahan penginapan kepada pelajar supaya dapat meningkatkan prestasi akademik dan juga menjaga kebajikan pelajar. Okey, akhir sekali adalah F11C iaitu kompetensi multibudaya ataupun kepelbagaian, di mana pendidik kaunselor ni hendaklah menyerap secara aktif kompetensi multibudaya ni dalam latihan dan amalan penyelidikan mereka. Okey, beberapa isu berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan kaunselor dalam konteks tempatan ni termasuklah macam bagaimana untuk mendidik dengan baik dan memberi latihan yang efektif kepada pelajar untuk menjadi kaunselor yang kompeten dari segi budaya, dan siapa yang boleh bekerja secara efektif dengan klien daripada latar belakang yang berbeza dari segi etnik, dari segi gender, agama, kelas sosial dan lain-lain. Kesimpulannya, jelaslah bahawa terdapat pelbagai perkara yang perlu dititik beratkan sebagai seorang penyelia. Oleh itu, penyelia hendaklah melaksanakan tugasnya untuk memantau perkhidmatan yang diberikan oleh orang yang diselia ataupun kaunselor pelatih bagi memastikan seseorang itu mengikut garis panduan yang telah termaktub di dalam Kod Etika Kaunselor. Sekian, terima kasih.